Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya Karim. Ini dikasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Muslimi muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah memilih kita pada pagi ini untuk berada dalam masjid, menunaikan solat yang disebut dalam hadis, Man salla subha fi jama'atin faka'annama qama al-layla kullah. Sesiapa yang menunaikan solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia solat sepanjang-panjang malam. Dan sesiapa yang solat isyak, man sallal isyak fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, seolah-olah dia sembahyang separuh malam. Kenapa isyak dan subuh disebut secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana kedua-dua solat inilah yang sukar untuk dilaksanakan oleh golongan munafik secara berjemaah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik pada zaman Nabi akan menunaikan solat zuhur, solat asar, bahkan solat maghrib. Tetapi dua solat mereka tidak hadir, kerana cuaca sudah gelap dan subuh cuaca masih gelap lagi. Jadi mereka merasakan ketidakhadiran mereka itu tak mampu diteris ataupun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah menyebut, Nabi menyebut asqalus salawat indal munafikin salatul isya wa salatul subuh. Dua sembahyang yang sangat berat untuk dilaksanakan oleh golongan munafik ialah solat subuh dan solat isyak secara berjamaah. Pernah Sayyidina Umar pada zaman pemerintahan beliau, ada seorang pemuda yang menjadi salah seorang pegawai beliau tidak hadir menunaikan solat subuh berjamaah. Lalu seusai solat subuh, Sayyidina Umar cari, tengok tak ada. Sebab Sayyidina Umar cek pegawai-pegawai dia pasti solat subuh berjemaah. Maka tiba-tiba ada seorang daripada pegawai muda tak hadir. Lalu selepas solat subuh terus Sayyidina Umar pergi ke rumah budak muda tadi, beri salam, mak dia keluar. Lalu Sayyidina Umar tanya, kenapa anak makcik tak datang? Tanya khabar dulu, sihat ke tidak? Dia kata, Alhamdulillah sihat. Habis tu kenapa tak datang solat subuh berjemaah? Oh, dia kata, dia malam tadi qiyamul lail. Bila qiyamul lail dekat nak subuh mengantuk, lalu dia tertidur. Maka Sayyidina Umar kata, demi Allah, kalau dia tidak qiyamul lail, kemudian dia tak nak tunaikan solat subuh berjemaah, lebih baik daripada dia qiyamul lail tapi tidak menunaikan solat subuh berjemaah. Kerana solat subuh berjemaah lebih besar daripada qiyamul lail. Kalau kita dapat melakukan kedua-duanya lagi bagus. Sebagaimana besarnya solat maghrib berjemaah berbanding dengan solat tarawih. Berapa ramai orang lelaki bulan Ramadan solat tarawih dia datang, tapi solat maghrib berjemaah dia tak datang. Sedangkan solat tarawih ini tidak mampu dikejar oleh solat maghrib berjemaah. Ini kena perhati betul-betul. Kita kena buat amal mengikut apa yang lebih utama. Solat tarawih kita datang, solat maghrib pun kita datang. Itu yang terbaik. Sebab itulah solat subuh ni kena berikan penekanan yang lebih. Dan insya-Allah pada pagi ni saya nak bawa, saya tak tentu lagi kita apa, saya nak bawa tentang doa-doa ataupun zikir adiatus fi sabah wal masa fiha hifzi min faj'atil bala wa minal falish. Doa-doa pada waktu subuh dan juga pada waktu petang ataupun malam, yang padanya doa tersebut itu ada fungsi untuk menjaga daripada terkena bala secara mengejut dan juga daripada penyakit yang di antaranya stroke.
Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Saya petik dari kitab Ad-Du'a Fadailuhu Adabuhu daripada ulama terkenal Syria, iaitu Syekh Al-Allamah Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, keturunan Rasulullah SAW, iaitu ulama yang terkenal di sana. Dia tulis satu buku berkaitan dengan doa, dan saya nak petik sedikit bahagian yang dia tulis, iaitu bahagian doa pada waktu pagi dan subuh. Kerana kita, tuan-tuan, di antara zikir yang kita kena buat ialah zikir pagi dan juga petang. Walaupun kita tak ada tarikat, jangan bimbang. Orang tak ada tarikat tak ada masalah. Tasawuf bukannya tarikat, tapi kalau ada tarikat silakanlah. Sebab apa? Tarikat ni sebenarnya dia nak disiplinkan kita untuk berzikir. Baik itu bila orang tanya Syekh Ramadan Al-Buti, Dr. Ramadan Al-Buti Al-Syahid, yang meninggal dunia ketika dia sedang menyampaikan kuliah tafsirnya dan ditembak oleh seorang pembunuh yang tidak diketahui siapa di masjidnya, dan insya-Allah dia mati syahid. Orang pernah tanya dia tentang tarikat, kerana bapaknya ialah Syekh Al-Buti adalah merupakan seorang pemimpin tarikat Naqsyabandiyah, dan memang sangat warak. Sampai Syekh Al-Buti tak pernah ambil duit Syekh Ramadan tu, anak dia tu, kerana anak dia kerja kerajaan. Walaupun boleh, tapi kerana dia sangat warak. Sebab dia kata gaji duit kerajaan di Syria lah. Kan kerajaan Syria tu Syiah, yang diperintah oleh orang Syiah. Jadi dia kata bercampur-campur, dia tak ambil. Tetapi bila Dr. Syekh Abdullah Azzam datang, dan juga pekerja kerajaan, pensyarah juga, dia ambil. Tapi dengan anak sendiri-sendiri tak. Orang yang sangat makbul doa, bapa kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Orang tanya Syekh Ramadan Al-Buti, adakah kami mesti melazimi satu-satu tarikat? Dia cakap, tarikat tu bagus. Dia adalah merupakan satu metod, jalan untuk membawa orang sampai kepada Allah dengan bimbingan guru mursyid. Tetapi masalahnya, dia kata, sekarang nak cari mursyid susah. Kalau kamu tak jumpa, sebab aku tengok ramai yang penipu, dia kata, di tempat dia lah. Kamu cukup dengan mengamalkan zikir daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Baca yang tu sudah. Kemudian banyak berselawat kepada Nabi SAW. Dan insya-Allah Nabi akan menjadi mursyid kamu. Kamu akan dibimbing oleh Allah dengan asbab selawat tersebut. Kalau tak ada tarikat. Kalau ada, adalah. Saya bukan anti tarikat. Takut ada orang sedih. Saya tak ada tarikat, ustaz. Macam mana nak sampai pada Allah? Kerana saya dengar ada setengah ustaz, dia kata masuk tarikat wajib. Tak masuk tarikat tak sampai pada Allah. Tarikat tidak wajib. Kalau wajib mesti Imam Syafi'i sebut, Nabi sebut, apa semua. Tarikat itu asalnya bimbingan para guru, ulama-ulama sufi. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lain ulama, Syekh Ahmad Idris. Mereka ni bukan sahaja alim, mereka mursyid yang boleh membimbing manusia. Maka bila manusia berada di bawah bimbingannya, maka disebut tarikat, jalan yang dia tempuh. Dia ambil daripada Quran dan hadis juga. Tapi sekarang nak cari mursyid, kalau ada, alhamdulillah, silakan. Tapi Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, nak cari mursyid pada zamannya seperti mencari belerang merah, cukup sukar. Kalaulah tak ada, baca yang ada dalam hadis. Imam An-Nawawi sudah susun satu kitab nama Al-Azkar. Boleh cari kedai Mak Saleh. Kalau tak ada Al-Azkar, boleh baca Al-Ma'thurah yang telah direngkaskan oleh Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Boleh pilih nak baca pagi yang ringkas atau nak baca yang panjang, mengikut keadaan kita. Tapi yang ni jangan lupa. Pagi petang jangan lupa zikir-zikir ni. Kena buat supaya kita punya kemantapan dan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Bagi yang tak ada tarikat, tak ada masalah. Subhanallah wa bihamdih, Nabi dah sebut, kalimatan habibatan ila rahman wa khafifatan 'ala lisan wa sakilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lidah, yang dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Tuhan cukup suka kalimah ni. Dua kalimah ni. Kemudian nak sebut pula senang. Tak payah pergi naik gunung ledang ke jumpa mana-mana syekh. Senang je nak sebut, boleh hafal. On the spot boleh hafal.
Tetapi bila ditimbang di mizan nanti, dia sangat berat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ini Nabi dah ijazahkan dah untuk semua umatnya baca. Kalau tuan-tuan tak minta ijazah dengan tuan guru pun tak apa. Hamalkan aja. Sebab Nabi sudah sabar. Tuan-tuan dah dengar saya cakap. Saya pun dengar daripada guru tu kira ijazah. Kalau ustaz-ustaz dah beritahu satu-satu zikir ataupun apa-apa doa yang dia sudah sampaikan, maka itu dikira dia telah mengijazahkan. Walaupun tuan-tuan tidak bersalam, tidak apa. Jadi kalau tak ada tarikat boleh baca. La ilaha illallah, kau selawat pada Nabi, kau subhanallah bihamdih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Yang ni cukup besar pahala ni. Sampai satu hari ketika Nabi balik, Nabi sebelum nak pergi subuh tengok isterinya tengah berzikir. Saya tak ingat nama isteri dia apa. Tengah berzikir, tengah apa, semaya sunat, qiyamul lail bagai. Lepas tu Nabi pergi semaya subuh berjemaah. Lepas semaya subuh apa Nabi balik. Tengok isteri dia tak habis lagi berzikir. Lepas semaya subuh tadi. Maka Nabi tanya, adakah kamu tak berhenti lagi sejak aku pergi lalu sampai sekarang? Ya Rasulullah, tak berhenti. Rasulullah kata, mahukah aku ajarkan kamu satu zikir yang kalau kamu buat lebih besar daripada pahala yang kamu dah buat-buat tadi. Nabi kata, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ada dalam Al-Ma'thurah. Tu kalau nak cari dalam Al-Azkar tu dia tebal tu. Kalau yang terjemahan tu banyak. Kalau Al-Azkar tu dia sudah murnikan. Dia ambil yang peti-peti yang rekas-rekas untuk orang awam amalkan. Asalnya dia buat untuk ikhwanul muslimin di Mesir. Tapi boleh diamalkan oleh sesiapa saja sebab dia Al-Ma'thurah yang datang daripada hadis Nabi SAW. Dan juga berupa ayat-ayat Al-Quran. Okey, hari ini kita nak tengok sebuah hadis yang disebut, aku mendengar daripada Rasulullah SAW, yaqul, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat hina yumsi wa lam tusibhu faj'ah bala'in hatta yusbih. Wa man qalaha hina yusbihu lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Sesiapa yang menyebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim 3 kali. 3 kali je, tak banyak aja. Nabi suruh 3 kali je. Nak lebih tu tak ada hal lah. Tapi Nabi kata 3 kali cukup. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya sesuatu pun di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui 3 kali ketika pagi, 3 kali ketika petang. Tidak akan dia tertimpa bala yang mengejut sehinggalah waktu pagi. Kalau dia baca waktu petang lepas asar, tak akan kena bala mengejut. Stroke kan mengejut. Aksiden ke apa-apa ke yang jadi mengejut. Yang datang on the spot tu tak akan kena. Dan siapa yang sebut pada waktu pagi. Tadi kita dah baca tadi subuh tadi. Masa lepas main tadi saya dah baca tadi, tuan-tuan mungkin ikut. Tidak akan menimpa bala yang mengejut juga sehinggalah waktu petang. Ini zikir harian ni. Terang-terang Nabi dah ajar ni. Kena bacalah. Ada satu kisah berlaku kepada Abban bin Uthman. Dia kena stroke. Anak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maka sedangkan dia yang ajar ke orang hadis ni, dia dengar daripada bapak dia. Kemudian dia ajar hadis ni, tiba-tiba dia kena stroke. Orang pun pelik lah. Kau yang ajar hadis ni, tiba-tiba kau pula kena stroke. Kau cakap baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi 3 kali, tak kena penyakit mengejut. Termasuk stroke. Lalu orang pun pakat tengok dia keheranan. Dia kata, malaka tanzur ilayya. Apa pasal kamu tengok-tengok ni? Dia kata, demi Allah, tidak berdusta Uthman. Iaitu periwayat hadis ni. Nabi Sayyidina Uthman memang tidak bohong. Dan tidak berdusta Rasulullah SAW yang ajar doa ni kepada Sayyidina Uthman. Tapi dia kata, hari ni aku telah marah. Tak apa dia bergaduh dengan isteri ke apa, tak tahu dia ada marah sesuatu. Fanasitu, lalu dia lupa nak baca ni.
Terlupa sekali pun boleh kena, tuan-tuan. Sebab ini pendinding harian. Doa harian, bukan mingguan. Kalau surah Al-Kahfi itu mingguan. Nabi suruh baca hari Jumaat. Tak baca hari lain pun tak apa. Tapi yang ni tak. Pagi sekali, petang sekali, dia punya dos macam tu. Kalau nasib nak kena, hari tu kita tak baca, kita terlupa, kenalah. Ataupun kita marah. Kita dah baca dah. Tapi kita marah. Marah akan menghilangkan khasiat-khasiat, fadilat-fadilat daripada bacaan-bacaan kita. Kerana marah daripada syaitan. Sebab tu ada orang kata, saya dah berzikir Ustaz. Saya dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa kena juga? Mungkin kerana dia dah marah. Marah dia akan menghilangkan, kata ulama. Oh, cabut. Sebab tu kalau marah, dia kena baca balik. Sebab tu Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Nabi ulang. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ni kena jadi amalan ni, tuan-tuan. Kalau belum pernah buat lagi, buat. Jangan sekali-sekali buat, kemudian tinggal. Istiqamah. Sebab tu Nabi tak suruh banyak. Kalau Nabi kata 100, mungkin kita tak mampu. Kalau 3 kali, apa alasan tak mampu? Sebenarnya kadang-kadang tak ingat, itu je. Sebab tu bila kita dengar kuliah, dia kadang-kadang bukan beri ilmu baru, tapi mengingatkan apa yang lupa. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. Jangan kita buat yang mengarut-mengarut. Ada saya dengar seorang ustaz berceramah. Dia kata, antara yang boleh menyelamatkan seorang daripada kena bala, sihir, jin apa semua, ialah pakai kayu gemunggal, saya dah sebut dulu. Ataupun kayu kemuni hitam. Jangan, tuan-tuan. Ini semua benda-benda macam ni, dia mendekati azimat. Kerana benda ni benda statik. Bila benda statik kita letak, kita pakai, kita niat ada fadilat dan khasiat, dia mendekati apa yang Nabi sebut, man allaqa tamiman faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal, maka dia syirik. Ada seorang ustaz ceramah, dia kata pakai emas. Kerana antara fungsi emas boleh tarik rezeki. Jangan. Emas tak ada kaitan dengan rezeki. Allah menamakan zatnya dengan Ar-Razzaq. Kalau kita belajar ilmu saraf, iza zadal huruf zadal makna. Kalau bertambah huruf, maknanya akan bertambah. Allah namakan zatnya Ar-Razzaq, bukan Ar-Raziq. Ingat, bertambah huruf bertambah makna. Pada sabdu ada satu huruf. Sebab tu saya beritahu huruf Allah, ejanya sebenar alif lam lam ha. Allah 3 ada lam. Lafzul jalalah tu. Dan lafzul jalalah ada 3 lam. Tapi untuk meringkaskan penulisan diletak sabdu. Sebab tu basmalah Bismillahirrahmanirrahim bukan 19. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim bukan 190 pahala kebajikan, dia dapat 220. Kerana setiap sabdu ada satu huruf yang tersembunyi. Dalam Ra ada satu sabdu, Ar-Rahim ada sabdu lagi, Allah ada sabdu 3. 19 campur 3, 22. 220. Ar-Razzaq maknanya yang maha pemberi rezeki. Dia saja pemberi rezeki. Kita usaha je. Dan tak ada benda-benda lain yang boleh menarik rezeki yang statik. Untuk berkongsi dengan Allah, Allah kuasa menarik rezeki. Emas ke, perak ke, azimat ke, tak boleh. Jangan i'tiqad, dia boleh menyebabkan syirik. Sebab kita sudah membahagikan dua kuasa pada pemberi rezeki, sedangkan mutlak hanya Allah beri rezeki. Ia lain penyebab. Dan penyebab mesti usaha. Penyebab bukan dipakai, bukan diletak, itu jadi azimat. Kita bekerja, kita kempen, kita masuk dalam grup WhatsApp, kita apa, itu penyebab. Penyebab boleh buat. Jangan kaitkan dengan benda-benda emas ke apa, jangan. Ini tersebar dalam YouTube, kemudian ramai pengikut pula yang tengok apa semua. Cukup bahaya, saya tak sebut kalau dia tidak membabitkan akidah. Allah beri rezeki pada kita. Cuba kita tengok sepinggan makanan yang kita makan, berapa banyak orang bertanggungjawab untuk menghadirkan tu. Bawang yang ditanam di India, kita tak kenal pun penanam bawang tu masuk dalam pinggan kita. Ikan yang ditangkap di Laut Cina Selatan, beras yang ditanam di Kedah atau di Thailand.
Pinggang yang dibuat di kilang mana-mana tak. Semuanya berkumpul lalu menjadi rezeki kita. Siapa mentakdirkan itu? Ar-Razzaq. Tetapi tahu buah limau yang memang Allah nak beri pada kita supaya vitamin C masuk dalam badan kita. Walaupun ditanam di negeri China, dia pasti datang ke tempat terdekat yang akan kita pergi untuk beli. Dan kalau sudah menjadi rezeki kita, kalau Ar-Razzaq sudah tetapkan, walaupun orang lain pegang dan tengok, dia akan letak balik kerana bukan rezeki dia. Jangan kaitkan dengan siapa-siapa. Jangan ajar pelik-pelik pada masyarakat ilmu yang mengarut-mengarut. Ada seorang ustaz, saya bukan masalah individu tuan-tuan, tapi ini dalam YouTube, bukan kat Melaka, dalam YouTube. Sebab sekarang ramai orang tengok YouTube. Tak ramai apa, 60,000. Kita kalau masjid kita ni buat kuliah rakam ni tuan-tuan, masuk dalam masjid, mungkin orang like 18 orang, paling banyak pun 300, 200, ada yang 20. Kongsi baru 6 barangkali. Itu termasuk bini ustaz yang kongsi tu. Nak cerita tuan-tuan, tapi yang pelik-pelik ni banyak pula. 60,000. Ada orang tanya, ustaz, kalau anak menangis malam, apa kita nak buat? Dia kata kalau menangis baca Qul huwallahu falaq, qul ya, baguslah, betul lah tu. Daripada air kemudian siram budak tu. Itulah patut kena buat tuan-tuan. Kalau anak menangis malam. Kemudian kalau menangis lagi, ambil kayu pula. Kayu dama apa benda, raja kayu dama apa semua, rendam dalam air. Apa kaitan kayu dengan budak menangis? Cukuplah dengan ayat Allah. Kalau budak tu menangis kerana gangguan, takkan kayu lagi power daripada ayat Allah? Oh, dia kata rendam air, kemudian siram. Kalau menangis lagi, ambil besi bakar. Biar merah, kemudian rendam air. Satu hal pula nak bakar besi, nak jadi merah. Tu berapa lama tu? Rendam. Yang ni lagi mengaruh. Kalau menangis lagi, ambil air car. Saya orang Kelantan tuan-tuan, air car ni, air yang orang basuh pinggang apa semua yang masuk salur belakang tu. Kalau orang kampung tu dia punya air hitam pekat tu. Ambil air car buat mandi. Budak tu hilanglah menangis. Masya Allah, seolah-olah air car lagi power daripada kuliah ayyuhal kafirun, daripada 3 kul. Saya tuan-tuan, saya Darul Sifat, saya pengusi Darul Sifat. Bukan saya nak bersuruh tak. Kita tuan-tuan selalu menangani kes budak menangis, budak apa ni, selalu. Budak menangis kadang-kadang sebulan lebih duduk menangis. Dia akan menangis gangguan ni, dia ada waktu. Kalau pukul 10, dia pukul 1 berhenti. Dia punya apa, jin yang bertugas tu dia masuk on time lah. Kalau pukul 10, sampai pukul 1. Contoh. Duduk menangis, sehari 2 tak apa lagi. Berminggu-minggu jiran pun bising. Akhirnya dia ambil anak dia pergi ramu. Pusing Melaka, kadang-kadang sampai Melaka. Dia duduk Yasin. Budak tu berhenti menangis pukul 1 balik. Esok nak kerja lagi. Akhirnya dia datang ke rumah. Saya ingat lagi budak tu datang. Saya baca tu 3 kul, Qul huwallahu falaq zubinnah, dengan ayat kursi, selawat pada Nabi. Nah, suruh mandi. Alhamdulillah. Tak payah haicar, tak payah besi-besi, tak payah kayu-kayu mengarut. Alhamdulillah sembuh budak tu. Tuan-tuan pun buat boleh. Tapi kena yakin. Jangan buat ni jadi ke tidak ni. Kalau yang macam tu memang confirm tak jadi. Kalau jadi nasib baik Tuhan beri. Dia kan nak buat ilmu amal apa-apa dengan yakin. Terutama ayat Quran, kita jangan nak tak yakin. Sebab Nabi dah sebut, lau anzalna tu kalau dibaca oleh seorang lelaki yang yakin, bukit pun boleh runtuh. Maka kata ulama, apatah lagi kalau dibaca pada penyakit. Sebab tu tuan guru kami Dr. Harudin sebut, lau anzalna tu ayat pemecah. Sebab inilah kaitan dengan lau anzalna. Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini atas bukit bukau dan gunung ganan, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihat dia akan khusyuk, tunduk, hancur berkecai. Jadi baca 3 pagi, pagi sekali, petang sekali. Cukup. Ini untuk bahagian pendinding. Yang ni untuk semua tuan-tuan. Tak kira COVID, tak COVID, apa semua termasuk belaka ni. Saya dah beritahu walaupun kita dah ambil vaksin, vaksin pun boleh kena lagi. Vaksin tu sebab. Bahkan ada yang meninggal kerana vaksin. Walaupun kita ambil, kita tak menentang vaksin. Itu satu ikhtiar. Tapi nak cerita tuan-tuan, kena ada vaksin satu lagi. Yang Allah Ta'ala beri tu. Yang ni sepanjang masa dan untuk semua penyakit. Kalau vaksin tu untuk COVID-19 saja. Yang penyakit lain dia tak relevan dah. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim ni, dia sebut syai'un. Segala sesuatu.
Dalam bahasa Arab ini isim nakirah. An-nakiratu tadullu 'ala al-umum. Bila nakirah menunjukkan umum, apa sahaja pun. Dengan ni, saya dulu nak ambil vaksin pun saya baca ni. Orang duk cerita vaksin boleh memberi mudarat lah apa benda. Okey, tak apa. Saya dah buat istikharah dan saya rasa hati saya tenang untuk ambil. Saya tak peduli orang lain. Orang lain, kau ejah sendiri dengan Tuhan. Kau pun ada Allah juga. Kau pun Tuhan sama Allah juga. Semayanglah sendiri. Bagi saya, individu saya dah tenang. Bila saya buat istikharah dua minggu. Tambah bulan Ramadan pula saya buat. Dan waktu nak ambil vaksin saya tenang. Tak ada rasa gundah gulana langsung. Tak ada simptom-simptom selepas kena tu apa yang bukan simptom ni yang kena efek dia tak ada. Dan lepas saya ambil vaksin saya tenang, langsung tidak rasa takut bila dengar baca orang tu cerita macam-macam tu. Dengan barakah kita buat istikharah. Sambil tu baca bismillahirrahmanirrahim. Tu semua makhluk belaka tu yang boleh memberi mudarat Allah je. Allah menamakan dirinya An-Nafi', yang memberi manfaat. Ad-Dar, yang boleh memberi mudarat dan menolak mudarat. Tauhid kena kemas. Kena kukuh. Tu. Kemudian satu hadis lagi. Seorang datang jumpa Nabi SAW. Nabi tanya pasal apa? Qabisah nama dia. Ma ja'aka bik? Apa pasal kamu datang ya Qabisah, ada apa? Dia kata, kabirat sinni. Saya ni dah tua wahai Rasulullah. Waraqqa azmi. Kemudian tulang pun repuk, dah ibarat macam itulah. Umur dah tua, dah lanjut dah sahabat ni. Fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'uni Allahu bihi. Aku datang ni ya Rasulullah nak minta kamu ajarkan aku satu ilmu yang boleh memberi manfaat kepada aku yang tua ni. Kau faham-faham sendirilah aku ni tua, badan pun dah tulang pun dah repuk. Kalau panjang-panjang aku tak boleh baca, tak boleh hafal. Orang tua. Dan kalau kau suruh buat benda qiyamul lail, itu misalnya aku pun tak boleh. Dia beritahu awal-awal dah. Maka kata Nabi, wahai Qabisah, tidak kamu melalui satu batu dan tidak satu pokok, tidak satu binaan, melainkan dia akan istighfar pada kamu. Nabi kata, ya Qabisah, ma mararta bihajarin wala syajarin wala madarin illa astaghfara lak. Ya Qabisah, idza sallaita subha fakun salatan. Kamu lalu batu akan istighfar. Kamu lalu apa semua? Istighfar. Kamu baca 3 kali selepas subuh. Subhanallahil azim wa bihamdih wala haula wala quwwata illa billah. Kan ringkas je. Sebab Qabisah ni orang tua. Dia kata subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallah bihamdih. Kita baca subhanarabbil azim wa bihamdih. Ni dia buat rabbiyah tu. Subhanallahil azim wa bihamdih. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita tuan-tuan adab dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi ajar satu-satu doa, kita jangan ubah suai. Walaupun nampak cantik. Contoh saya baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu untuk 10 kali. 10 kali ada yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita nak lanjut selepas ni 100 kali, Nabi sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada yuhyi, tak ada wa yumit. Adakah tak boleh tambah yuhyi wa yumit? Tak, bagi saya. Adab dengan Rasulullah. Rasulullah ni pemimpin kita. Kalau dia contoh terbaik, bukan tak boleh kita nak baca subhanallah, subhanallah 40 kali lepas kita sembahyang. Tapi Rasulullah dah ajar 33 kali. Bila 33 kali, dari segi adab dengan Rasulullah dan dari sudut ibadat, kita kena ikut yang Rasulullah buat untuk lepas sembahyang. Yang lepas waktu lain kita nak pulung sampai 30,000 ke apa, tak ada pasal. Itu dengan adab dengan Rasulullah SAW, supaya kita ni betul-betul sampai warid apa yang zikir kita beri. Kalau baca 100, kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau baca 10,
Selepas subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau baca yuhyi wa yumitu tidaklah salah. Ini bukan masalah tidak salah atau tidak. Tapi masalah kita nak betul-betul cuba ikut Nabi SAW. Subhanallahil azim wa bihamdihi wala haula wala quwwata illa billah. Tu'afa minal juzam wal ama wal falij. Dia akan selamat daripada juzam. Juzam ni penyakit kusta. Wal ama dan buta, katarak ke apa ke yang berkaitan dengan mata. Wal falij, stroke yang jenis datang mendadak. Dengan baca subhanallahil azim wa bihamdihi wala haula wala quwwata illa billah 3 kali saja, tuan-tuan. 3 kali saja. Itu hadis Nabi. Itu hadis Nabi dalam riwayat Ibn Sunni. Hadis dhaif. Kalau yang berkaitan dengan fadailul a'mal, at-taghrib wa tarhib, kemudian ar-raqaiq, untuk menjinakkan hati, lembutkan hati untuk fadailul amal, ulama cakap boleh beramal dengan hadis dhaif yang dhaifnya ringan. Kalau dhaif berat tak boleh. Dhaif tu berat. Siapa yang nak menentu ringan dan berat ni? Ulama, tuan-tuan. Ulama buat kajian. Bukan senang. Hadis ni dipertahankan oleh ulama dekat 1000 tahun lebih. Sebab tu jangan bercakap, jangan kata bahawa hadis ni dibina atas zon untuk diberitahu pada orang. Ada orang cakap hadis ni dibina atas zon ni, maknanya betul atau tidak? Tidak pasti. Hadis ni, tuan-tuan, ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir dia sama dengan Quran dari sudut periwayatan. Cuma dia bukan Quran lah. Yang ni kalau tolak kata ulama, terutamanya yang mutawatir sudah dikenal dalam dunia Islam, semua orang tahu, boleh jadi kafir. Kemudian hadis sahih. Kalau tolak hadis sahih, dia jadi fasik. Kemudian kalau tolak hadis mutawatir yang tidak terkenal, mungkin dia tak tahu, dia jadi sesat. Hadis ni, tuan-tuan, memang dia dibina atas dasar zon pada awalnya. Sama ada datang daripada Nabi atau tidak. Tapi bila ulama buat kajian, maka dia jadi yakin dengan hadis itu, hadis sahih, hadis dhaif, dia jadi yakin. Dia tidak jadi sangka dah, tidak jadi zon dah. Zon ni makna boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jangan kita cakap pukul rata. Hadis ni dibina atas dasar zon, atas dasar boleh jadi betul atau salah. Itu bahaya. Kerana banyak kita beramal ibadat dengan hadis sahih yang bukan mutawatir. Mungkin dalam semayang banyak bacaan kita yang berasal daripada hadis dan sahih, tapi dia bukan hadis mutawatir. Dan kalau kita kata kalau bukan mutawatir dibina atas dasar betul atau salah, maknanya ibadat semayang yang kita buat ni orang boleh cakap betul atau salah. Jangan bercakap macam tu. Ini sebab saya tengok dalam internet ada bercakap macam tu. Apa dah terjadi kalau cakap macam tu? Ni saya tengok ni, orang dah ambil kesempatan. Seorang Syiah dia tulis dalam Facebook dia kata setuju sangat dengan Ustaz Dok yang mengatakan ahlul hadis tu, yang kata dibina atas hadis ini ikut keyakinan masing-masing, nak percaya atau tidak. Syiah dia memang benci hadis. Tak ada siapa boleh sahkan sama ada Nabi pernah bersabda seperti di dalam hadis atau tidak. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Dia kut kata-kata Ustaz yang cakap tu. Sebab itu ada banyak perbezaan dalam urusan agama seperti urusan fiqh. Kalau penunggang hadis, dia hina orang-orang yang belajar hadis ni. Kita baca hadis ni macam penunggang hadis. Baca ini confirm dia marah. Sebab nanti tak ada siapa nak rujuk dia lagi. Tak ada modal dia nak ceramah lagi, tuan-tuan. Saya nak beritahu, tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan semua asatizah, para ustaz. Saya ingatkan diri saya dulu. Kita ceramah modal kita Quran hadis. Kata-kata ulama. Ijma' qiyas. Itu modal kita. Kalau kita kehabisan modal, berhenti. Jangan nak bercakap lagi. Jangan nak goreng. Asal orang tanya je nak jawab. Kalau tak tahu, wallahu a'lam. Imam Malik, pernah orang tanya dia 40 soalan. Orang kampung ni jauh datang ni. Tanya Imam Malik, bukan imam kita, Imam Malik. Semua kenal, pengasas mazhab
Maliki guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma atau rahmatullahu alaihima. Dia dua orang itu Imam Malik ni, orang tanya 40 soalan. Dia jawab 4 soalan saja. Terkejut kawan tu. Dia datang dengan harapan menggunung, bawa soalan orang kampung. Nak tanya Tuan Iman. Harap-harap kalau 40 lah. Atas kurang-kurangnya 1-2 aja tak jawab. Ni tak. 4 aja jawab, 36 tak jawab. Kemudian orang tanya dia. Dia tanya, Tuan Iman macam mana ni? Saya datang jauh ni. Macam mana nak jawab ke orang kampung ke tanya ni? 40 soalan jawab. Takkan saya nak kata Imam Malik tak tahu? Kau beritahu pada orang kampung kau. Yang 36 lagi Imam Malik tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Mungkin soalan tu soalan berulang ke, soalan tu soalan macam-macam yang dia tak perlu jawab ke. Kerana ada jenis jawapan, jenis soalan kalau datang daripada orang jahil, jawapannya ialah tidak jawab. Tidak jawab pun itu satu jawapan. Tapi kadang-kadang kita nak jawab juga. Sebab untuk dia faham. Contoh orang tanya saya. Ni dia WhatsApp ni, dia tanya. Tok guru dia lah suruh tanya dia tu. Suruh tanya. Dia tanya kalau sembahyang Ustaz. Sembahyang. Jangan ada 2 wujud ketika kita solat. Jangan ada 2 wujud ketika solat. Wujud hanya satu saja, yakni wujud Allah. Kita tidak wujud. Okey, macam bagus je. Macam bagus soalan tu. Kemudian dia kata, saya cari kejap. Ni. Apa bunyi? Bateri habis. Okey. Dia kata dalam solat, dia kata kena jaga-jaga. Nanti wujud 2 dalam solat jadi syirik. Tiada yang wujud, tiada nama, tiada yang hidup di dalam solat melainkan Allah. Okeylah, macam okey lagi. Tukar cahaya diri kita kepada cahaya Muhammad. Kemudian tukarkan cahaya diri Muhammad kepada cahaya Allah. Oleh itu kerja solat adalah kerja zat semata-mata. Bahaya di kata-kata ni tuan-tuan. Mana datang roh Muhammad dalam sembahyang dalam diri kita nak tukar-tukar kepada cahaya Allah? Kita ni Allah ke apa? Ini fahaman mengarut. Sebab tu ambil ilmu berhati-hati. Berjaga-jaga bila orang cakap kalau nak kenal Allah kena kenal diri. Berhati-hati kalau cakap macam tu. Ilmu agama ni tak ada yang pelik-pelik. Dia ada Quran, ada hadis. Tafsiran pun jangan bawa tafsiran pelik-pelik. Contoh Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni cerita pasal sebab nuzul dia bila orang tanya Nabi, sif lana rabbak. Ansif lana rabbak. Kamu beritahu nasab Tuhan kamu wahai Muhammad. Ataupun kamu sifatkan Tuhan kamu ni macam mana? Buat daripada besi ke daripada apa macam Tuhan kami juga ke? Atau keturunan mana Tuhan kamu? Lalu turunlah Qul huwallah. Sebab tu Qul huwallah ni nama dia sampai 20. Antaranya surah Al-Ikhlas, surah At-Tauhid, nak cerita pasal Tauhid. Kemudian surah At-Tajrid. Dan kalau kita belajar sifat 20, surah Al-Ikhlas ni terkandung sifat salbiah, yang menolak apa yang tidak layak, sifat yang tidak layak bagi Allah. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Jangan huwa itu kembali pada Nabi Muhammad. Celaru orang nanti. Dalam kitab tafsir Muqtabah tak ada sebut. Jangan ada ustaz bawa fahaman macam ni. Katakanlah wahai Muhammad, dia
Ada yang berkatakan domair tu kembali kepada kul tadi, sedangkan domair tu domair asy'ani wal hal, dia nak cerita tentang Allah tu. Huwa tu kembali pada Allah balik. Dialah Allah yang esa. Muhammad, kau tolong ceramah, kau tolong syarah, kau tolong ngajar pada orang. Kalau orang tanya aku ni siapa, kau jawab, huwa Allahu ahad. Dialah Allah yang esa. Dia bukan cerita pasal Nabi Muhammad pun Allah ni. Dia nak cerita pasal Allah. Jangan nak bercampur baur. Sebab cerita Nabi Muhammad ada ayat lain. Ada ayat lain. Jangan nak merabang. Nanti pening orang. Kitab Muktabar tak ada. Walaupun ditafsirkan oleh Abdul Qadir Al-Jilli dalam kitab Al-Insanul Kamil, oleh Ibn Arabi dalam Fususul Hikam. Tapi tafsir ni hanya dikenal 700 tahun selepas Nabi wafat dan juga selepas ulama-ulama muktabar mengarang tafsir mereka. Kalau nak tafsir, jangan bawa kepada orang, masyarakat. Benda ni bahaya. Katakan dia, yakni Allah, huwa tu, Allahu ahad, Allah yang esa. Nak menafikan Allah berbilang-bilang. Ini tauhid. Qul huwallah cerita pasal tauhid. Kalau surah Qul huwallah pun kau langgau juga, kau masuk juga Nabi Muhammad, apa lagi yang tinggal untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan surah ini mewakili 1/3 Quran. Karena dalam Quran ada akidah, ada syariat, ada tasawuf tu kan, 3 tu, rukun agama tu. 1/3 daripada Qul huwallah dia mewakili akidah. Sebab tu siapa baca Qul huwallah 1 kali macam baca 1/3 Quran, siapa baca Qul huwallah 3 kali macam khatam Quran. Allahus Samad, Allah tempat tujuan. Allah lagi, dia tak cerita pasal Nabi Muhammad, cerita Allah sampai habis. Allahus Samad, Allah tempat tujuan, tempat tumpuan. Lam yalid, Allah tidak beranak, bukan Nabi Muhammad. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Itu. Sebab tu tuan-tuan, kita mengajar manusia, kita baca macam ustaz-ustaz kita, alhamdulillah lah, mengajar yang betul. Tapi dalam internet kadang-kadang ada pelik-pelik. Orang jadi celaru, akhirnya berpecah belah masyarakat. Yang dipertahan bergaduh sama-sama ustaz. Kadang-kadang lebih bergaduh daripada ahli politik lagi dalam Facebook. Ahli politik pun tak bergaduh macam tu, setakat dalam dewan je. Ni kadang-kadang ustaz bertempur dalam Facebook sama-sama dia. Yang pentingnya orang kampung, orang netizen tu. Netizen yang penyokong ustaz ni belasah pula ustaz tu. Penyokong netizen ni belasah pula ustaz tu. Padahal bendanya tak ada apa pun. Tu. Isunya kembali pada Quran, pada hadis, pada tafsiran para ulama muktabar. Bila kita sebut muktabar, mesti ada Ibn Kathir, mesti ada At-Tabari, mesti ada ulama-ulama terkini pun, Wahbah Az-Zuhaili ke siapa ke, mesti ada buku-buku ni. Dan saya dah tengok dah semua kitab buku ni. Ulama-ulama ni yang hebat-hebat ni, tak ada satu pun, termasuk tafsir Ibn Ashur, tak ada satu pun yang kata huwa itu kembali pada Nabi Muhammad, tapi semua kembali pada Allah. Itu contoh tuan-tuan. Sebab tu ilmu kita ni mesti berdasar pada Quran, pada hadis. Kemudian tengok pada ulama muktabar. Kalau tasawuf, Imam Al-Ghazali, antara ikon besar dari ilmu tasawuf. Imam Ghazali ni kira bapa ilmu tasawuf lah, kita boleh panggil. Yang dulu-dulu Imam Qushairi apa semua. Tapi yang murnikan kembali untuk menjadi tasawuf sunni, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Itu cukup dah. Imam Al-Ghazali cukup dah. Tambahlah lagi, nak tambah ulama lain lah. Kitab hikam ke apa semua tu tak ada masalah lah. Tapi kitab hikam kena belajar dengan berguru lah. Sebab kalam dia tu, kalam hikmah, dia panggil hikam tu mana hikmah. Kalam yang berisi dengan huraian-huraian yang mendalam, yang dilakukan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan jalan-jalan. Saya pun belajar dengan ustaz-ustaz lain kitab hikam tiap-tiap malam Jumaat, tapi melalui online lah. Ada 100 lebih para asatizah belajar tu. Sebab nak dengar huraian para ulama, tok guru pondok kita apa semua tentang kalam hikam ni. Kalau takdir kan orang tanya kita ataupun kita baca kitab hikam nanti, sungguhnya kita dah ada dah sumber-sumber. Walaupun ulama telah karang kitab syarah hikam 40 buah kitab. Tasawuf tidak salah, zikir tidak salah, ilmu perubatan tidak salah, asalkan kita buat dengan cara betul.
Jangan mengarut-ngarut. Sebab tu di Melaka ni tuan-tuan, kita ada Darus Syifa. Kita belum buka lagi sekarang ni. Sekarang kita baru buat zikir je. Kalau tuan-tuan nak pergi ambil air untuk zikir yang telah kita zikir, boleh datanglah. Air tu di Darus Syifa Solok Gaul. Darus Syifa ni dia perubatan tak kenakan bayaran. Tak kenakan bayaran, kita letak tabung je. Dan kita tak kempen orang pun, tak ada kita tapar poster mana-mana. Tuan Guru Harudin tak bagi. Dulu ada seorang kawan saya buat kad. Dia ahli Darus Syifa, dia buat kad apa semua, nak bagi ke orang. Oh, sampai kepada pusat, arahkan, tarik balik semua. Sebab tu tuan-tuan tak tengok poster-poster Darus Syifa dekat mana-mana. Masuk dalam Facebook kempen, cuma saya sebut dekat ada kuliah. Kalau ada orang bermasalah, ada nak dapatkan rawatan, boleh pergi. Kita tidak mengenakan bayaran tertentu. Kalau nak masuk tabung untuk bayar api air kita, kemudian beri duit minyak sikit kepada perawat-perawat kita yang kadang-kadang datang daripada Sungai Udang, datang daripada bendahari kita Sungai Udang, ada yang datang daripada Tampin pun ada. Jadi kalau ada duit derma, boleh beri duit minyak sikit. Kalau tak ada, tak ada lah. Tak ada kita letak mesti 30, mesti 100, tak ada. Saya tengok sendiri ada orang masukkan 50 sen pun ada. 50 sen. 2 kali dia masuk, 2 minggu betul-betul dia masuk 50 sen. Mungkin dia nak uji kesabaran kali. Keting bunyi, kuat bunyi 50 sen. Tak apalah. Mungkin dia ada 50 sen je. Budak-budak pelajar-pelajar kolej tak ada duit, datang percuma je. Kita ini khidmat masyarakat. Ini amanah kita dengan tuan guru kita. Kalau kita nak buat komersial, oh memang. Tapi kalau negara luar, jangan tuan-tuan. Negara luar kalau tak bayar duit, mereka tak pergi. Kalau tak kenakan bayaran. Sebab baru ni ada pusat rawatan daripada Perancis datang ke Darus Syifa. Dia terkejut tengok Darus Syifa tak kenakan bayaran tertentu. Oh, dia kata tempat kami, kalau tak letak harga, tak letak dia punya bayaran, orang tak masuk. Orang anggap low class punya. Kena tentukan terus. Kena profesional, dia kata. Kalau ni mesti 100, mesti gitu, macam tu. Kita tak. Sebab kita tahu di luar sana bukan semua orang senang. Kadang-kadang orang RM10 tambah-tambah musim Covid ni pun cukup sukar. Maka kita mengambil dasar macam itulah daripada dulu. Kita letak tabung kalau ada nak derma, kerana sedekah juga adalah terapi merawat penyakit. Dawu mardakum bisadaqah. Ubatkanlah penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Dengan sedekah. Kalau kita pergi berubat mana-mana tak baik-baik, kawan kita sakit macam kita juga, tapi dia baik, ubat sama, penyakit sama, simptom sama, tapi kita tak baik-baik. Antara terapi yang boleh kita buat selain pada amal soleh lain, sedekah. Sedekah tu boleh, sebab penyakit ni sama ada dia bala ataupun dia ujian untuk meningkatkan darjat kita. Kita tak tahu yang mana satu. Untuk diri kita lah. Jadi mungkin kerana dosa kita, mungkin kerana Tuhan nak angkat darjat kita. Tapi kita kena bersangka baik dengan Allah. Kita pun sedekah. Sedekah tu boleh menolak penyakit-penyakit kita. Tu. Jadi akhirnya tuan-tuan, kalau boleh apa zikir-zikir yang kita dah ada, tuan tak kira tuan tarikat ke, tak tarikat ke, asal ada, baca tuan-tuan. Terutama dalam zaman sekarang. Berselawat pada Nabi SAW kena banyak. Dan kata Maulana Abdul Rashid Al-Gangguhi, seorang ulama daripada India, dia kata yang dikira banyak bagi dia. Ini ijtihad dia. Nabi tak sebut Nabi tak sebut berapa banyak tu. Cuma ada sahabat tanya, 1/3 apa semua macam tu je. Bilangan berapa tu tak sebut. Dia kata bagi saya 300 ke atas. Selawat ni kalau 300 sekejap je tuan-tuan. 300 ke atas. Nak lebih tu pulang lah. Katakanlah kita, contoh, saya nak selawat 300. Okey 300. Kalau tak cukup pagi, kita tambah petang. Tak cukup malam. Sebab zikir kita, kalau kita menjadi wirid kita, kita terlepas. Kalau kita buat malam, tiba terlepas. Kita boleh settlekan sebelum zuhur. Settlekan sebelum zuhur. Katalah tuan-tuan biasanya 1000 selawat pada Nabi SAW. Tapi kalau sibuk malam tadi, buat 700 je. 300 boleh buat hari ni, pagi ni, sebelum sampai waktu zuhur. Tuan-tuan dikira melengkapi wirid yang dibuat hari-hariannya juga. Boleh buat macam tu. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itulah. Nanti saya akan bincanglah dengan SU dengan apa untuk tentukan. Tapi antara cadangan lah
kitab sirah, yang sirah ringkas, bukan sirah panjang, yang ditulis oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Tapi kalau dah ada sirah, mungkin kita boleh beralih kitab lain. Dr. Mustafa As-Sibai ini ulama Syria, ulama hadis Syria, dan kitab PhD dia mendapat mumtaz, tajuknya Sunnah wa makanatuha fit tashri' Islami. Sunnah dan kedudukannya dalam perundangan Islam. Dia ni orang alim, dah 57 tahun dah meninggal dunia, dan kitab ni berusia 62 tahun. Cuma dicetak kembali, diterjemahkan. Kitab sirah dia tidak cerita satu-satu. Dia ambil pengajaran dan pedoman sahaja. Apa pengajaran ni, apa pengajaran ni. Dan dia membersihkan perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan sirah Nabi yang dibawa masuk oleh orang-orang yang kononnya untuk menyucikan Nabi, tetapi melampau-lampau sangat sehingga membawa kepalsuan dalam sirah Nabi. Maka dia tepis. Kerana sirah mesti murni. Mesti murni, mesti benar-benar datang daripada Al-Quran, mesti benar-benar daripada hadis yang sahih, ataupun hadis dhaif yang ringan, dan juga telah disahkan oleh para ulama muktabar. Supaya jangan bawa masuk. Walaupun kita sayang macam mana dengan Nabi pun, Nabi ni Rasul, Nabi ni bashar, manusia. Kul innama ana basharun mithlukum yuha. Jelas, aku ni manusia, mithlukum macam kamu. Cuma aku diberi wahyu. Nabi ada kulit macam kita, Nabi makan macam kita. Kulit Nabi direkodkan dalam Asy-Syama'il, warna putih kemerah-merahan. Rambut Nabi, janggut Nabi, bulu dada Nabi sampai ke pusat, perut Nabi rata, sama dengan, semuanya direkodkan. Kerana Nabi juga adalah manusia. Jadi hanya itu saja. Tuan-tuan ada masa, tuan-tuan solat dulu 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid. Dan dalam hadis yang sahih sebut, siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia tunggu sama ada dengar kuliah subuh ke apa ke, kemudian terbit matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, solat isyraq, solat sunat isyraq 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah tamatan tamatan tamatan. Nabi sebut 3 kali, sempurna sempurna sempurna. Pahala lah, bukan jangan lepas ni tak pergi haji pula. Ini pahala 2 rakaat saja. Kalau hari lain kita nak buat susah. Lepas masjid maghrib, subuh mungkin kita balik nak sarapan apa. Ni kita dah terlanjur dengar kuliah subuh, buat 2 rakaat yang mana nak buat lah. Ini bukan wajib 2 rakaat. So, sudah bacalah, nak baca apa selepas Fatihah, asalkan ayat Quran saja. Jadi itulah saja yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik kelemahan sendiri. Semoga kita dapat manfaat bersama. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, wal ladzina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.